Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berbahagia Fadil Ustaz Dr. Nazamuddin. Seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama Fadil Ustaz lagi untuk meneruskan perbincangan kita dalam tajuk Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar sirah Nabi ini dapat kita ambil dia punya kisah, sejarah, tauladan untuk kehidupan kita zaman sekarang. Sebab sepanjang sirah, sejarah, kisah Nabi itu dia memang kita boleh tempuhi dan lalui. Kalau kita tengok daripada pengajaran-pengajaran itu, kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Apa Ustaz Man, dia punya link tu Ustaz Man? Okey, jadi insyaAllah LIB kita terus kepada Ustaz. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perelokkanlah agama kami yang menjadi pelindung dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perelokkanlah dunia kami yang menjadi tempat kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perelokkanlah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali kepadamu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sentiasa bertambah dalam perkara-perkara yang baik. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian sebagai kerehatan bagi kami dari segala bentuk keburukan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan berita-berita kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-9 kalau tak silap saya. An Salamah bin Salamah bin Waqsh wa kana min ashabi Badr. Qala kana lana jarun min Yahudi fi bani Abdil Ashhal. Faqala fakharaja alaina yawman فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على مجلس عبد الأشهل. قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بأسا كائن بعد الموت. فقالوا له ويحك يا فلان ترى كذا حك هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم
ila darin fiha jannatu wa nar yujzauna fiha bi'a'malihim. Qala na'am walladhi yukhlifu bihi lawadda anna lahu bihaddihi min tilka an-nar a'zamu tanurun fid dunya yahmunahu summa yudkhilunahu iya fayutbaqu bihi alayhi wa ayyanjuwa min tilka an-nari ghadan. Qalu lahu wayhaka wa ma ayatu dhalik. Qala nabiyyun yub'as min nahwi hadhihi al-bilad wa ashara biyadihi nahwa Makkah wal Yaman. Qalu wa mata tarahu? Qala fa nadhara ilayya wa ana min ahdasihim sinnan. Qala yastanfid hadha al-ghulam umrah yudrikhu. Qala Salamah fa wallahi ma dhahaba al-layl wan-nahar hatta ba'atha Allah ta'ala rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hayyun bayna azhurina fa amanna bihi wa kafara bihi baghyan wa hasada. Fa qulna waylaka ya fulan alasta billadhi qulta lana fihi ma qulta? Qala bala wa laysa bih. Hadis panjang ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya daripada Salamah bin Waqsh. Beliau menceritakan pengalaman pribadi beliau mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang menyebut berkaitan dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Salamah bin Waqsh ini adalah ashab Badri, maknanya salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam perang Badar. Di orang yang terlibat dalam perang Badar ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Fadailus Sahabah Sahih Muslim. Dia kata sahabat Nabi yang paling baik ialah 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh baki daripada Khulafaur Rasyidin, kemudian diikuti oleh baki daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Kemudian diikuti pula oleh golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan yang awal memeluk Islam. Kemudian diikuti oleh golongan muhajirun yang lain yang memeluk Islam sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Di antaranya sebelum itu juga disebut yang mempunyai kedudukan tinggi ialah ashabu Bai'atul Aqabah, yang memeterai perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua. Kedudukannya adalah lebih baik daripada golongan Ansar. Kemudian diikuti dengan ashab Badrin, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam perang Badar. Yang Islam semasa perang Badar adalah lebih mulia daripada yang Islam kemudian. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu adalah pembesar Quraisy. Dalam perang Badar, yang jadi ketuanya ialah Abu Jahal. Abu Jahal mati. Dalam perang Uhud, yang jadi ketuanya ialah Abu Sufyan.
radhiyallahu anhu. Tapi masa itu dia berada di pihak tentera Quraisy, tidak berada di pihak tentera Islam. Jadi Abu Sufyan ini berdakwah lambat. Kemudian dia masuk Islam lambat. Kemudian dia masuk Islam. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melayan golongan yang awal Islam ini tidak sama dengan kemudian. Layanan Sayyidina Umar terhadap sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam dengan yang kemudian tidak sama. Abu Sufyan ini lambat masuk Islam. Sebab itu layanan yang diberi oleh Sayyidina Umar kepada Abu Sufyan tidak sama dengan layanan yang diberi kepada sahabat-sahabat Nabi yang lebih awal memeluk Islam. Jadi Salamah bin Waqsh yang meriwayatkan hadis ini yang menceritakan berkaitan dengan pengetahuan ahli kitab, berkaitan dengan kedatangan Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, adalah merupakan salah seorang daripada Ashabu Badri, orang yang terlibat dalam perang Badar, mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebab itu disebut bahawa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau meninggal kemudian selepas Rasulullah SAW, sampai kepada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau memberi hadiah istimewa kepada 100 orang sahabat Nabi yang masih hidup, yang terlibat dalam perang Badar. Tak ramai. Nanti bila kita sampai dalam bab perang Badar ini, bilangan mereka disebut 313 orang. Sama dengan bilangan tentera Talut yang Allah sebut dalam suratul Baqarah, falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Allah sebut tentang tentera Talut yang ikut mula-mula memang ramai, tapi setelah mereka diuji, ujiannya mereka kena lalu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum daripada sungai ini tak boleh meneruskan perjalanan berperang dengan tentera Jalut. Maka ramai yang minum. Dan syarat kalau nak minum, illa urfatan biyadi, minum dengan satu tangkup air. Itu sahaja yang dibenarkan. Jadi yang berperang itu tak ramai, hanya 313. Sehingga tentera itu rasa takut. Dia tanya, macam mana kami nak berhadapan dengan tentera yang begitu ramai? Maka Talut menjawab, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramai kumpulan yang kecil berjaya mengalahkan kumpulan yang besar. Sebab itu dalam perjuangan Islam, bilangan bukan menjadi sebab. Allah tegur umat Islam yang bangga dengan bilangan besar dalam perang Hunain. Walau a'jabatkum kasratukum, kamu rasa kagum, kamu rasa bangga dengan bilangan kamu yang ramai, akhirnya tentera Islam tewas dalam perang Hunain pada pusingan yang pertama. Sehingga yang tinggal bersama dengan Rasulullah SAW hanyalah beberapa orang sahaja. Jadi tentera Badar ini cukup hebat, Ashabu Badri. Tapi bila kita sebut tentera ni, tak makna mereka tak buat salah. Bila nama manusia memang buat salah, kecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, memang mereka ini maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Antaranya yang disebut di dalam sirah ialah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia ini disebut sebagai Ashabu Badri, antara sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar. Tapi dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Maknanya bagi sahabat ni, oh dia terlibat dalam perang Badar, memang hebat.
Sebab bilangan sahabat Nabi 100,000 orang. Daripada 100,000 orang itu, yang Allah pilih hanyalah 313 orang. Macam juga saudara-saudara kita yang terkorban adalah tragedi Ukraine di Masjidil Haram. Yang datang solat itu memang ramai, lebih daripada 100,000 orang. Tapi yang Allah pilih mereka untuk meninggal di situ tidak sampai 100 orang. Kita kalau kita tahu nak duduk situ dah kita tuan. Wallahu a'lam. Tapi Allah pilih tu. Dalam ramai-ramai jemaah haji Malaysia, Allah pilih 5 orang untuk pergi bertemu dengannya. Dan itulah akhirnya kita kena ada rasa suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dunia ini adalah tempat untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masanya dipilih begitu cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala takdirkan berlaku pada hari Jumaat. Allah hantar dengan ribu pasir. Dan setakat ni ada 2 lagi, tak tahu kan orang Malaysia macam mana kedudukan mereka. Salah seorangnya adalah guru, umur 37 tahun. Hebatnya cikgu ni. Cikgu ni disebut bahawa dia ni tak tinggal. Masa dia hidup, dia tidak tinggal solat duha, dan tidak tinggalkan qiyamul lail. Jadi ini hebat orang yang istiqamah dalam melakukan amal yang soleh. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka. Jadi orang-orang yang terpilih ini adalah orang yang istimewa. Kita ni yang kemudian kita tak masuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Kurang-kurang kita harap kalau tak dapat jadi golongan yang hebat ini pun, kita jadi golongan yang apa? Golongan ashabul yamin. Golongan yang menerima kitab dengan tangan kanan kita. Apa kata Salamah bin Waqsh? Al-Salamah bin Waqsh wa kana min ashabi Badrin. Qala kana lana jarun min Yahud fi Bani Abdil Ashhal. Dia kata kami mempunyai jiran-jiran Yahudi di perkampungan Bani Abdil Ashhal. Dari sudut penempatan ini sebenarnya boleh campur dengan orang bukan Islam. Tapi polisi politik yang diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Quds, Sayyidina Umar mengasingkan penempatan masyarakat di kota Quds pada masa itu. Kita hari ini beli rumah ikutlah sebelah rumah kita. Mungkin jiran rumah kita tu Cina, mungkin jiran sebelah rumah kita tu India. Kita sendiri pun tak tengok. Tapi alhamdulillah di Taman Negara Mahkota ini memang kawasan Muslim. Tapi kalau kawasan-kawasan macam di Bandar Jerantut, kadang-kadang kita tengok rumah besar ni siapa lah agaknya, Cina ke agaknya, kita pun tidak pasti. Sebab tu kena tengok dulu sebelum kita nak beli rumah. Jadi polisi yang diambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya di kota Quds ini ada orang Yahudi, ada orang Kristian. Maka Sayyidina Umar mengasingkan antara penempatan orang Islam dengan Yahudi dan Kristian. Jadi taklah timbul masalah kalau polisi itu diambil. Tapi ini bukanlah satu kewajipan, tapi ini adalah ijtihad yang diambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dari segi kedudukan rumah itu, Nabi tak datang lagi ke Madinah. Memang itu kedudukannya. Orang-orang Yahudi ini mereka tinggal di kawasan kubu, Hisnun. Sehingga dalam Quran pun Allah sebut berkaitan dengan kubu. Dalam suratul Hashr Allah menyebut tentang kubu Bani Nadir. Sebab Yahudi ini bangsa penakut. Jadi mereka berlindung di kubu-kubu. Jadi salah satu daripada Yahudi yang tinggal di Madinah,
ialah perkampungan Bani Al-Ashhal. Fa kharaja alaina yawman min baitihi qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Salamah ni, dia cerita ni masa ni dia budak lagi. Dia budak lagi, umur 6-7 tahun. Jadi jiran Yahudi ni keluar dari rumah dan turut hadir. Fa waqafa, keluar bila masanya? Qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyasir. Dia keluar sebelum perutusan Nabi SAW beberapa ketika. Fa waqafa ala majlis Abdul Ashhal. Jadi Yahudi ini hadir dalam majlis Bani Ashhal. Masa itu bukan Islam. Jadi mereka bergaul bersama-sama. Yahudi bergaul dengan orang Arab Madinah. Qala Salamah wa ana yawma idzin ahdatsu man fihi sinna. Dan ketika itu kata Salamah, aku adalah orang yang paling muda dalam majlis itu. Dia sedang berbaring, alayya burdah muttaji'an fiha. Dia sedang berbaring di atas burdah. Burdah ni kalau kita tengok Imam Masjidil Haram tu, pakaian yang di luar tu kan, dalam dipakai jubah. Imam Sudais ke, Imam Bandar Balila dan siapa-siapa lagi yang lain itu, kita nampak dia pakai tu cantik. Sebenarnya di dalam tu ada jubah. Yang di luar itu dipanggil sebagai burdah. Biasanya orang Arab ni kalau dia buka burdah tu akan dijadikan sebagai bantal. Jadi Salamah ni hadir dalam majlis itu, duduk baring, duduk berbaring di atas burdah. Bifinai ahli, berbaring di atas jubah, di atas burdah, bersama-sama dengan keluarganya. Fadzakara al-ba'tsa wal qiyamata wal hisaba wal mizana wal jannata wan nar. Orang Yahudi ini menyebut tentang keimanan kepada hari akhirat. Orang-orang Arab Aus dan Khazraj masa itu tak percaya pada hari kiamat. Ahli kitab, mereka percaya pada hari kiamat. Maka Yahudi itu dengan bangga menyebut tentang al-ba'ts, tentang kebangkitan, al-qiyamah, tentang hari kiamat, tentang al-hisab, manusia akan dihitung. Setiap perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat disebut tentang al-mizan, amalan kita akan ditimbang antara amalan baik dan buruk. Yang kelima dia sebut tentang syurga. Dan yang keenam sebut tentang neraka. Ini agama samawi, agama yang diturunkan di langit. Sebab itu pokok ajarannya sama, cuma mungkin pendetailannya itu tak sama. Tapi mereka percaya kepada hari kiamat. Mereka percaya kepada neraka. Orang Yahudi menyatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka menyatakan bahawa mereka tidak akan disiksa, tidak akan disentuh di dalam api neraka kecuali beberapa hari. Sedangkan kedatangan Nabi SAW telah membatalkan agama-agama yang terdahulu. Sesiapa yang mati dalam agama Yahudi, maka dia kekal di dalam api neraka. Sesiapa yang mati dalam agama Kristian, maka dia akan kekal dalam api neraka. Sebab itu bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan syaitan akan berupa dengan rupa ibu kita, berupa dengan rupa ayah kita. Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyebut dalam kitabnya Al-Qiyamatus Sughra, menyebut hadis yang sahih ini, bagaimana syaitan akan datang dengan rupa ayah kita. Dia kata mut alal Yahudi, matilah kamu dalam agama Yahudi. Syaitan ini memang tak putus asa akan menyesatkan kita,
Dari segala arah, dari depan, belakang, kiri, kanan, datang menggoda kita. Jadi syaitan akan datang dengan rupa ibu kita. Dia kata matilah dalam agama Yahudi, datang dalam rupa bapa kita, matilah dalam agama Kristian. Kita ni boleh tahan sebab kita dah ada ilmu, kita dah belajar sepanjang hayat kita, dan kita tak akan percaya kerana kita tahu hak beritahu ni bukan mak kita, bukan ayah kita, tapi yang beritahu ni syaitan yang datang dengan rupa ibu kita, datang dengan rupa ayah kita. Tapi kalau kita tak belajar, sudah, mak kita dah meninggal, mak kita suruh masuk agama Yahudi, ayah kita suruh masuk agama Kristian. Kalau kita ikut, jawabnya kita kekal di dalam api neraka wal-iyazubillah. Moga Allah melindungi kita semua. Jadi soal kebangkitan, soal kiamat ini tidak diketahui oleh orang Madinah. Masa itu orang Yasrib yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Wa qala dhalika liqaum ahli syirkin ashabu awthan la yarawna anna ba'san kainun ba'dal maut. Jadi orang-orang Yasrib tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka adalah syirik dan mereka menyembah berhala. Bahkan pada awal-awal ketibaan Nabi SAW di Madinah, umat Islam bukan majoriti, umat Islam adalah minoriti. Walaupun begitu, setiap rumah orang Madinah, orang Arab Madinah dah ada yang Islam. Tapi ada yang belum Islam, ada yang masih menyembah berhala. Sehinggalah Islam mencapai kemenangan dalam perang Badar. Abdullah bin Ubay bin Salul yang berangan-angan nak jadi raja Madinah, dia tidak ditabalkan menjadi raja Madinah kerana orang Madinah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah memeluk Islam. Bila tengok Islam makin kuat, Abdullah bin Ubay pun masuk Islam. Tapi masuk Islam itu dengan kepura-puraan, munafik, merosakkan Islam daripada dalam. Lahirnya golongan munafik. Semasa Rasulullah SAW berada di Mekah, belum ada golongan munafik, golongan yang berpura-pura Islam. Jadi orang Yahudi ini menyebut tentang soal kiamat dengan penuh kebanggaan. Orang Quraisy tak ada ilmu, orang-orang Madinah ni yang menyembah berhala ni tak ada ilmu, dan mereka belum beriman kepada hari kebangkitan. Kita ni kena jadi macam orang Madinah, dengar dan ambil iktibar, ambil pengajaran. Orang Yahudi tahu, ada ilmu, tapi ilmu tu tak membantu mereka. Bila Allah utuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman. Faqalu lahu wayhaka ya fulan tara hadha ka'inan inna an-nasa yub'asuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatun wa nar yujzauna fiha bi'amalihim. Mereka pun tak percaya. Mereka berkata, celaka kamu, macam mana boleh berlaku? Kata orang-orang Arab, orang-orang yang dibangkitkan selepas mati dan dimasukkan ke syurga dan neraka, dan pada hari itu amalan mereka akan dibalas. Maknanya orang Yahudi ni percaya syurga neraka. Cuma hari ini silap orang Yahudi kerana mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silap orang Kristian, orang Nasrani kerana mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Yahudi kerana mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Maka jawab Yahudi itu, na'am. Yahudi itu berkata, ya, kalau kamu tak beriman, kamu masuk neraka. Kemudian dia tambah lagi, walladhi yuhlafu fihi lawaddu anna lahu bihadhihi min tilkan nar a'zamu tanurun fid dunya yuhammunahu summa yudkhilunahu iya fayudbiku bihi alihi
wa ayyajwa min tilkan nari ghadan. Kemudian dia bersumpah, dia kata betul saya cakap ini, dia akan bernasib baik dan selamat dari neraka itu yang rupanya macam periuk yang paling besar di dunia, yang dipanaskannya, kemudian mereka masuk ke dalamnya dan kemudian ditutup. Dia berharap dia akan selamat daripada api itu, kata orang Yahudi itu. Tapi bila Nabi Muhammad datang, kesian dia, tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu lahu wayhaka wa ma ayatu zalik. Orang Arab ni memang daripada dulu lagi menggunakan bahasa yang kasar. Celaka kamu. Okey, kalau kita pergi negara Arab ni, kita bukan nak mengecilkan mereka, tapi itulah adat mereka. Kalau bawa kereta tak bunyi horn tu, tak boleh, kena bunyi horn. Kena bunyi horn orang Arab. Kita pergi 2-3 kali ni tengok orang Arab ni, kalau accident, bah terlanggar kereta depan, terus dia tak berhenti. Kalau kita tengok kereta dia kemek, jenis tak kisah. Cuma antara bangsa-bangsa Arab ni dia adalah yang lembut sikit, ya, ada yang lebih bertamadun sikit kan. Kalau orang Arab Khalij, orang Arab negara Teluk, Emiria Arab Bersatu, Kuwait, Arab Saudi, mereka ni smart pakai jubah putih. Kalau kita pergi Emiria Arab Bersatu tu, pegawai immigration dia pakai jubah. Dan bila kita pergi, cara layanan tu profesional. Baik, kalau kita pergi airport Dubai ni, patah kaki kalau jalan. Kalau tak ada dia punya escalator tu kan, tak ada. Yang jalan tu tak lepas itu. Airport kita dulu ada, sekarang tak ada. Buat kedai dah jual. Setahun balik dia daripada Sabah, ada kan, yang dia domestik lah. Bila balik tak ada dah. Tak besar airport kita. Tapi kalau pergi airport negara-negara lain tak besar lah. Dia macam airport negeri-negeri domestik. Banding dengan orang Arab Mesir, bukan nak memperkecilkan orang Arab Mesir. Orang Arab Mesir ni masa saya buat haji tahun 1995, 1996, saya buat haji 1996. Dia buang air tu tengah-tengah je. Dia angkat selak jubah dia, buang air. Itulah tamadun orang Mesir. Arab Saudi ni dia lebih smart dan lebih, orang kata lebih bertamadun. Jadi orang Arab ni menggunakan bahasa-bahasa wayhak, celaka kamu. Janganlah pelik kalau orang kata salak bukit ke, salak babi dalam bukit. Jangan pelik. Itu bahasa kan, bahasa. Bahasa ni perumpamaan dia, kata salah pula dah. Kalau tidak banyaklah kena buang, sakit apa, gila babi. Tak boleh dah, tukar gila izir. Wayhak, mereka kata, apa celakanya kamu? Wama ayatu zalik. Apakah bukti? Apakah bukti yang kamu kata adanya hari kebangkitan? Dia kata, wama ayatu zalik qala nabiyyun yub'as min nahwi hadhihi al-bilad wa asyara bi yadihi nahwa Makkah wal Yaman. Dia kata ni tak lama dah ni. Kalau ikut pengetahuan kami belajar dengan tuku kami ini, nanti akan ada seorang nabi yang diutuskan. Dia pun tunjuk ke arah Mekah. Sanalah ke arah kiblat Mekah kan. Kan tunjuk sana. Ke arah sana dia tunjuk arah sana. Arah Mekah dan Yaman. Akan diutuskan seorang nabi Yahudi itu menunjukkan ke arah Mekah dan Yaman. Qalu wa mata tarahu. Kata bila? Orang Arab tanya. Bila nabi ini nak diutuskan? Qala fa nazara ilayya wa ana min ahdasihim sinna. Orang Yahudi ni tengoklah pada Salamah bin Waqsh. Dia tengok, dia kata in yastanfil hadzal ghulam umru yudrikhu
Orang Yahudi itu kata, tengok budak ni, kalau panjang umur dia ni, dia sempat bertemu dengan Nabi akhir zaman. Maknanya dia dah tahu, tak lama. Sebab itu Quran sebut orang Yahudi mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan pada mereka kitab, mereka mengenali anak-anak mereka sebagaimana mereka mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Qala Salamah, kata Salamah, wallahi ma dhahaba al-lailu wan nahar, berlalunya siang malam, siang malam, siang malam, hatta ba'asallahu ta'ala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hayyun baina adhurina. Nabi itu hidup bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan orang Arab yang memilih Islam. Yahudi ni kata nak ikut tapi tak ikut. Fa'amanna bihi, kami yang menjadi orang yang beriman. Sebab itu kita bila ada ilmu, kita kena jadi macam orang Ansar, orang Aus dan Khazraj. Mereka tahu tentang Nabi, mereka beriman. Jangan ada ilmu tapi ilmu tak diamalkan, rugilah. Macam orang Yahudi, ada ilmu tapi ilmu tu tidak membantu Tuhan dia. Sebab tu Nabi SAW ajar pada kita untuk kita minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Sebab tu salah satu daripada amalan yang berkekalan. Nabi sebut iza mata ibnu Adam, bila matinya seorang anak Adam itu, inqata'a amaluhu illa min salas, maka akan terputuslah amalannya kecuali tiga. Salah satu daripadanya ialah ilmun yuntafa'u bihi wa kafara bihi. Sebab apa orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Salamah menyebut sebabnya ialah baghyan wa hasada, disebabkan oleh kerana sifat ingkar dan sifat hasad yang ada pada mereka. Mereka pun jumpa balik dengan orang Yahudi, duk cerita pasal kiamat, duk cerita pasal syurga, duk cerita pasal neraka, duk cerita tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka pun kata, wailaka ya fulan, teruknya kamu wahai orang Yahudi, alasta billadhi qulta lana fihi ma qulta, bukankah kamu dah cakap kat kami ini saat Nabi akhir zaman dah tiba, kamu sebut dulu tentang apa, tentang syurga, tentang neraka. Qultu qala bala wa laysa bi, kata Yahudi itu betul, ini saat Nabi akhir zaman, tapi bukan lelaki itu. Itu pula. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kalaulah ahli kitab itu beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ada di kalangan mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, tapi kebanyakan mereka adalah fasik. Jadi kita nak ilmu kita ni jadi seperti mana pengetahuan yang ada pada Aus dan Khazraj. Ilmunya tak banyak, sikit je, sekali dua je dengar daripada orang Yahudi ahli kitab, memang terkenal sebagai orang yang berilmu. Sebab itu orang Mekah, bila mereka nak lawan dengan Nabi SAW, mereka hantar wakil. Mereka hantar wakil pergi ke Madinah untuk bertanya kepada Nabi SAW. Tanya orang Yahudi berkaitan dengan Nabi SAW. Orang Yahudi kata, kamu tanya Nabi Muhammad ni beberapa soalan, antaranya ialah tentang ar-ruh, tentang nyawa. Yang kedua, kamu tanya Muhammad tentang rajulun tawaf, tentang lelaki yang mengelilingi dunia.
Dan yang ketiga, kamu tanya tentang Ashabul Kahfi. Baliklah wakil orang Mekah ni, balik ke Mekah daripada Madinah setelah mendapat ilmu ni daripada orang Yahudi. Mereka tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nak tanya kamu kalau kamu betul seorang Rasul, kami nak tanya kamu beberapa soalan. Kami nak tanya kamu berkaitan dengan rajulun tawaf, lelaki yang mengelilingi dunia. Kami nak tanya kamu berkaitan dengan ruh. Kami nak bertanya berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Nabi SAW lupa nak sebut InsyaAllah. Yang malam Jumaat ni sunat kita baca surah Al-Kahfi. Nabi lupa nak sebut InsyaAllah. Sebab itu Allah Ta'ala tak turunkan wahyu. Nabi Allah Ta'ala nak ajar Nabi kita Muhammad SAW, bila kita berjanji dengan orang, bila kita bercakap dengan orang, jangan lupa untuk kita menyebut InsyaAllah. Setelah begitu lama Nabi tak dapat jawab. Orang musyrik datang tanya, Nabi kata esok. Tapi Nabi lupa untuk menyebut InsyaAllah. Akhirnya Allah Ta'ala jawab 3 soalan ini. Adapun berkaitan dengan roh ini, Allah jawab dalam surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad berkaitan dengan roh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahawa roh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tak tahu. Sehingga kan janin yang ada dalam perut isteri kita pun kita tak tahu. Kan? Kalau panjang umur dia, lahirlah dia ke dunia. Memang kita tak tahu. Sangat sedikit yang kita boleh jawab soalan berkaitan dengan roh, kerana roh itu adalah urusan Allah dan kita tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Sebab tu doktor kata sakit dia ni tak ada harapan, 6 bulan pergilah. Tengok-tengok orang sakit tu 6 tahun tak pergi, tapi doktor tu mungkin tak sampai 6 bulan dia dah pergi. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahawa roh itu adalah urusan Allah. Sahabat saya, Cikgu Nek, orang panggil dia Cikgu Nek, meninggal dah. Kali pertama nak buat operation tu, sampai time operation tu, doktor nak buat operation tu meninggal. Tak jadi dia operation. Operation kali kedua, alhamdulillah, taklah bila datang appointment yang kedua tu buat operation, alhamdulillah dia sihat, nampak bertenaga. Tapi tak lama lepas tu, setahun 2 tahun lepas tu meninggal dia. Tak panjang umur dia meninggalkan 2 orang isteri, 2 orang balu. Dua-dua duduk Sabah. 1 orang Kelantan, 1 orang Sabah. Duduk belajar di Perancis, belajar bahasa Perancis. Antara sahabat yang rapat semasa di bumi Sabah. Jadi roh ini adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan berkaitan dengan Ashabul Kahfi dijawab dalam suratul Kahfi. Begitu juga soalan berkaitan dengan rajulun tawaf. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan Zulkarnain. Qul sa'atlu minhu zikra. Katakanlah wahai Muhammad, aku akan sebut ceritanya. Jadi cerita berkaitan dengan Ashabul Kahfi, cerita berkaitan dengan roh, cerita berkaitan dengan Zulkarnain. Ini cerita-cerita yang ada dalam pengetahuan orang Yahudi. Tapi malangnya Yahudi ni memanglah keturunan Nabi Ibrahim AS, orang yang pandai, tapi dia tak termasuk dalam doa Nabi Ibrahim AS. Apa doa Nabi Ibrahim? Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah apabila kami menguji Nabi Ibrahim AS dengan beberapa perkataan. Apa perkara diuji. Fa'atamau, Nabi Ibrahim berjaya dalam ujian ini. Lalu Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami ingin jadikan kamu sebagai pemimpin kepada manusia. Qala wa min zurriyati. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, juga daripada zuriat keturunanku. Sama ada daripada salah silah keturunan Nabi
Ishaq, yang daripadanya lahir Nabi Yaqub alaihissalam, lahirnya keturunan Bani Israel. Bani Israel di saat mereka beriman kepada Allah, mereka menjadi orang yang terbaik. Yahudi orang yang baik sebelum kedatangan Islam. Ya Bani Israel, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang kami beri kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan kami muliakan kamu berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu sampai hari ini orang Yahudi mendakwa mereka yang terbaik. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka menyatakan bahawa bangsa-bangsa lain ini bukan dicipta daripada apa? Daripada air mani manusia, tapi dicipta daripada air mani keldai. Sebab itu bangsa-bangsa selain daripada Arab ditindas. Bangsa Yahudi ditindas oleh orang Yahudi. Kerana itu pegangan mereka, itu kepercayaan mereka. Padahal mereka telah langgar perjanjian ini, maka mereka tidak lagi menjadi kaum yang mulia. Yang mulia ialah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang munkar. Adapun Yahudi, mereka tak termasuk dalam doa Nabi Ibrahim. Yahudi yang ada pada hari ini, kerana Allah berfirman menjawab permintaan Nabi Ibrahim yang minta supaya zuriat keturunannya itu menjadi pemimpin. Lalu Allah kata, qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku Allah Ta'ala akan lantik daripada keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi pemimpin, tapi terkecuali daripadanya ialah orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Yahudi yang ada pada hari ini adalah zalim, walaupun dia daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Yahudi adalah bangsa yang paling pandai. Mana-mana mereka berada, mereka akan berkuasa. Dahulu dalam senat Amerika, Yahudi mula-mula mereka berhijrah ke Amerika, mereka hanya menguasai 1 atau 2 kursi dalam senat parlimen Amerika. Tapi hari ini politik Amerika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Nak tunjuk mereka ini adalah bangsa yang pandai. Salah silah keturunannya kembali kepada Nabi Ibrahim AS. Salah silah yang kedua ialah bahasa Arab. Bahasa Arab Quraisy khususnya. Kita dah baca ni kan. Di awal tu kita dah tengok salah silah keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah daripada salah silah Nabi Ismail AS. Bila sebut keturunan Nabi Ibrahim ini bukan sahaja keturunan Nabi Muhammad SAW. Hari ini orang yang ada salah silah keturunan Nabi Muhammad SAW, dia adalah salah satu daripada orang yang ada salah silah sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi yang daripada bangsa orang Quraisy yang lain, yang daripada keturunan Abdurrahman bin Auf. Hari ini siapa tahu dia ada keturunan Abdurrahman bin Auf? Mungkin dalam darah daging kita ini ada keturunan daripada sahabat-sahabat Nabi. Kita tidak pasti. Jadi orang itu pun termasuk dalam doa Nabi Ibrahim AS. Lantiklah daripada keturunanku ini sebagai pemimpin. Sebab itu dalam Islam yang dipilih pemimpin ialah orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ni, satu orang Quraisy ni kuat. Di kalangan bangsa Arab, Quraisy ni lah yang paling kuat. Sebab tu yang jadi Khulafa Rasyidin itu semua daripada bangsa Quraisy. Uthman, Umar, Ali, mereka ini semua adalah daripada bangsa Quraisy. Khalifah Bani Abbas, Bani Umayyah. Umayyah ni bangsa Quraisy. Bani Abbasiyah
daripada keturunan Al-Abbas. Itu nama Bani Abbasiyah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Hebatnya keturunan Nabi Ibrahim AS. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka tidak berlaku zalim, mereka mendapat doa Nabi Ibrahim AS yang Allah catatkan dalam suratul Baqarah. Tapi kalau mereka tak beriman, mereka kaki maksiat, maka mereka tidak termasuk dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kita akan lihat beberapa hadis lepas ni, Nabi kata antara tanda-tanda awal Nabi itu sebagai apa? Sebagai Rasul ialah ana da'watu Ibrahim. Aku adalah hasil doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, selesai kita baca satu hadis pada malam ini, hadis yang ke-9, dan kita mengambil kesempatan ini untuk kita mengingatkan bahawa kita sekarang sedang berada pada musim untuk kita melipat gandakan amal soleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, yakni al-ashru al-awail. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan saleh yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari yang terawal, yakni 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Ini kita berada dalam majlis ilmu, kita baca suratul Kahfi, kita baca Quran, kita puasa sunat, kita berkorban pada 10 hari bulan Zulhijjah nanti, kita berinfak, kita buat nasihat, apa-apa saja bentuk kebaikan, maka ini adalah amal saleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu selain daripada bulan Ramadan, ini adalah musim untuk kita berbuat baik, membanyakkan zikrullah, membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah di waktu tengah malam untuk solat bertahajud, untuk berqiyamul lail, untuk bermunajat, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bermuhasabah kembali, ambil masa 10 hari ini untuk kita bermuhasabah, melihat kembali usia kita yang telah lalu. Kita hidup 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, banyak mana amalan yang kita buat. 30 tahun yang lalu, apa yang kita buat pada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah, bulan yang digalakkan kita untuk kita beramal soleh. Sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, beramal soleh pada 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini lebih disukai daripada jihad? Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah. Maknanya orang yang mengangkat senjata, kita beramal soleh, kita tak boleh lawan. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebut pada 10 hari ini terhimpun pelbagai ibadah yang tak ada pada waktu lain. Karena pada 10 Zulhijjah itu adanya ibadat korban, tak ada waktu lain. Adanya ibadat haji, adanya ibadat umrah, adanya puasa hari Arafah, 9 hari bulan. Kalau tak larat nak puasa sepanjang 9 hari itu, kita puasalah pada 9 hari bulan Zulhijjah yang disebut oleh Nabi SAW, saum yaum Arafah yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal qadimah. Puasa hari Arafah itu mengampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kita ambil kesempatan ini. Kecuali siapa dia? Apa dia yang lebih baik daripada amal solat, daripada hadir kuliah, daripada baca Quran, daripada berzikir, daripada berpuasa, daripada menulis dan sebagainya lagi? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan dirinya dan harta bendanya dan dia tidak balik dengan sesuatu pun, yakni orang yang mati syahid. Mati syahid ni makamnya tinggi. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Makam yang paling tinggi ialah makam Nabi. Yang kedua, wasiddiqin.
maqam siddiq. Yang ketiga wasyuhada, maqam syahid, orang yang syahid. Wassalihin, barulah lepas itu orang-orang yang soleh. Jadi kita harap kita ni tergolong orang-orang dalam golongan yang keempat, iaitu orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqah. Inilah sahabat yang paling baik. Kita nak pilih sahabat, cari yang empat ini. Kalau kita bersahabat dengan orang ini di dunia, insya-Allah dia akan menjadi sahabat kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan silakan. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Kepada yang ambil buku dan belum bayar, boleh bagi saya. Nanti saya akan transfer ke akaun Ustaz. Nanti baru dia buat kan? Ada 3 buah lagi, siapa nak boleh ambil. RM10 satu. Jadi insyaAllah 2 minggu sekali kita akan study buku ni lah. Jadi kita akhiri majlis kita. Sebelum tu hari Jumaat, hari Sabtu mula gotong royong ni. Hari Sabtu siapa yang free tu mula gotong royong di rumah Cikgu Hamzah. Dan hari Khamis hari raya. Malam esok ada mesyuarat mesyuarat siapa yang berkorban dan juga siapa yang nak jadi sukarelawan masa raya dijemput. Sukarelawan dijemput je. Sebab mungkin ramai yang tak ada sebab cuti ni panjang, jadi ada yang balik kampung, kampung sendiri ke kampung isteri ke. Jadi kena cari sukarelawan ni nak menyelesaikan masalah lembu. Ada orang berkorban. Yang kita korban tu malam esok kita ada mesyuarat. Jadi semua siapa yang berminat datang. InsyaAllah kita akhiri majlis kita dengan bersama-sama membaca umul kitab Suratul As dan Tasbih Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim.